Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Tuan-tuan, insyaAllah kita sambung. Pada minggu yang lalu kita masih lagi berada di dalam tajuk adab-adab ataupun bagaimana kita menghormati guru semasa kita mempelajari ataupun kita mengikuti pengajian-pengajian agama. Dan hendaklah bagi orang yang menuntut ilmu itu memelihara akan segala adabnya, kerana tiada mencapai akan ilmu dan tiada manfaat dengan dia dan tiada berkat padanya melainkan dengan beradab. Jadi tuan-tuan, dalam proses menuntut ilmu, mempelajari tentang ilmu, adab ini adalah merupakan satu perkara yang amat penting, tuan-tuan. Ini saya bukan nak mengajar tuan-tuan, bukan saya nak mengajar ilmu yang baru, tidak. Tak lain saya nak mengingatkan diri saya sendiri bahawa dalam proses mempelajari akan ilmu, seseorang itu tertakluk kepada peraturan atau dikatakan adab. Tuan-tuan yang saya mulakan lagi saya kasihi, bila sebut tentang adab berguru, adab semasa mempelajari ilmu ni tuan-tuan, bila soalannya, bila adab-adab dalam berguru ini perlu dipraktikkan? Bila adab-adab dalam berguru ini perlu diamalkan, perlu dibuat, perlu dilaksanakan? Ini merupakan satu pertanyaan juga, satu soalan juga tuan-tuan. Antaranya timbul persoalan, adakah adab-adab dalam berguru hanya untuk sesetengah kelas-kelas pengajian sahaja? Itu satu soalan tu. Kadang-kadang ada orang bertanya, dalam soal adab semasa kita berguru, kita mempelajari ilmu, kita duduk dalam halakah-halakah ilmu ini, adakah adab-adab itu kita perlu amalkan, kita perlu praktikan di dalam kelas-kelas pengajian yang tertentu sahaja? Oh, kalau guru ini punya kelas pengajian, kita amalkan, kita praktikkan nilai-nilai adab. Kalau guru yang ini dalam pengajian yang ini, kita kurangkan sikit adab-adabnya. Adakah begitu? Tidak, tuan-tuan. Maknanya dalam soal kita nak beramal, beradab ini, menghormati guru saat kita mempelajari ilmu atau berguru tentang sesuatu ilmu, ataupun kita mempelajari tentang ilmu duduk dalam satu-satu halakah, bukan begitu. Kita pilih, oh, kalau guru ini, kalau ustaz ini, kalau tok alim ini, kalau kiai ini, baru kita nak amalkan nilai-nilai adab. Kalau guru ini, pengajian ini, kita buat-buat biasa aja. Oh, bukan begitu. Bukan begitu, tuan-tuan. Sebab itu dikatakan adab menghormati guru ini merupakan satu perkara yang amat penting. Selama mana kita nak amalkan adab-adab ini, selama mana kita harus mempraktikkan, menghormati setiap pengajian, setiap guru-guru yang mengajar ni, selama mana, tuan-tuan? Ini kita perlu tahu. Jadi Tok Alim memberi nasihat, memberi pandangan
bahawa selama seseorang itu, selagi ia menuntut akan ilmu, selagi dia mempelajari tentang ilmu, selagi ada tok alim yang mengajar tentang ilmu, selagi dia duduk dalam halakah-halakah ilmu, ini dia, selama itulah dia kena amal dan kena praktikan adab-adab ini. Tuan-tuan yang saya muliakan lagi saya kasihi, ini yang dikatakan betapa pentingnya adab ketika berguru. Nanti kita cuba kupaskan tuan-tuan supaya kita jelas dan faham. Bab ini kadang-kadang kita ambil ringan, kadang-kadang kita terlepas pandang. Dan bukan kita nak menyentuh tentang diri seseorang, ataupun saya nak menyentuh tentang diri orang-orang yang belajar tentang ilmu, ataupun saya mengatakan mereka-mereka yang belajar ilmu ni kebanyakannya tidak beradab. Oh, bukan begitu tuan-tuan. Ni kita nak refresh balik. Kita nak refresh balik tentang adab-adab. Sebab adab ni penting tuan-tuan. Bila sebut kita mempelajari ilmu, mengaji ilmu, ianya tidak dapat tidak berkaitan dengan, kalau orang kata tuan-tuan sekarang ni, macam mana engkau nak dapat keberkatan ilmu, macam mana engkau nak dapat keberkatan daripada tok alim, sedangkan pengajian-pengajian tok alim ini kau tak beradab pun, tak menghormati dia. Itu dia tuan-tuan. Sebab tu dikatakan bahawa pentingnya adab ini ketika kita menuntut ataupun kita berguru. Tuan-tuan yang saya mulakan lagi saya kasihi, biasanya kita dengar ni ungkapan kata adab dalam menuntut ilmu ni tuan-tuan, dia akan membawa kepada keberkatan. Setuju tuan-tuan Orang-orang tua dulu pun cakap adab tu penting dalam menuntut ilmu, kerana ia akan membawa kepada keberkatan. Jadi dalam proses mempelajari atau menuntut sesuatu ilmu ni tuan-tuan, lebih-lebih lagi kalau kita duduk dalam pengajian dengan tok alim, tok guru, antara adab dan keberkatan ini dia tidak berpisah tuan-tuan. Adab ni dan keberkatan dalam proses kita menuntut ilmu ni dia tidak terpisah. Maknanya dengan nilai-nilai adab, menghormati guru, barulah ilmu yang kita pelajari itu akan mendapat keberkatan. Keberkatan ni apa tuan-tuan? Kita biasa sebut keberkatan ni barakah. Barakah guru, barakah ilmu yang kita pelajari. Keberkatan ni tuan-tuan, dalam bahasa mudahnya digambarkan bagaimana kehidupan seseorang itu yang senantiasa dilimpahi dengan kebaikan. Itu ya yang digambarkan, yang dikatakan keberkatan. Maknanya apa tuan-tuan? Maknanya Allah Subhanahu wa taala mencukupkan keperluan ataupun urusan-urusan seseorang itu, walaupun seseorang itu dalam keadaan serba kekurangan. Itu berkat. Walaupun keadaan kehidupannya serba kekurangan, tetapi Allah SWT memberikan kecukupan keperluan dalam setiap urusan kehidupannya. Dia rasa cukup. Walhal kehidupannya itu serba kekurangan. Ini antara kehidupan yang berkat. Apalagi jika Allah Subhanahu wa taala melimpahi seseorang itu dengan nikmat-nikmat kehidupan, nikmat-nikmat rezeki, berkat kehidupannya. Allah SWT limpahkan nikmat-nikmat rezeki. Dan dengan limpahan nikmat rezeki itu tuan-tuan, seseorang itu dia kongsikan. Ini yang dikatakan berkongsi rezeki dengan orang lain, dengan ahli keluarganya yang lain, dengan jiran-jiran tetangganya yang lain, dengan karya-karyanya. Ya, dilimpahi nikmat rezeki tuan-tuan. Dikongsi bersama, rezeki dikongsi bersama.
Apalagi Allah SWT memberikan banyak nikmat-nikmat hidup. Jadi boleh dirasakan keberkatan nikmat rezeki itu dalam kehidupan. Kehidupannya tenang, kehidupannya bahagia, gembira, sentiasa ceria, tidak sedikit pun berkeluh kesah. Kehidupannya tak kelang kabut, tidak kalut, tidak banyak masalah. Inilah antaranya dikatakan. Nak kita memaknai yang dikatakan keberkatan hidup tu tuan-tuan. Itu yang dikatakan hidup berkat. Bagaimana nak hidup macam ini yang sentiasa dikatakan hidup yang penuh dengan keberkatan? Ini bukan saya nak mengajar tuan-tuan. Saya nak ingatkan diri saya sebenarnya. Orang alim memberitahu kita tuan-tuan, antara salah satu cara, antara salah satu jalan bagaimana dalam kehidupan kita hendak mendapat ataupun sentiasa berkat dalam kehidupan. Antara inilah dia ceritanya tuan-tuan. Kita kena banyak amalkan adab-adab ketika menuntut ilmu, ketika mempelajari ilmu. Ini antara jalan-jalannya nak dapat keberkatan. Sebab apa tuan-tuan? Nilai-nilai adab ada di dalam komponen akhlak. Adab-adab yang kita amalkan, yang kita menghormati guru ketika saat kita mempelajari, mengaji, mengkaji tentang suatu ilmu bersama orang alim, bersama guru-guru, bersama kiai-kiai, apa juga gelaran-gelarannya. Di dalam halakah-halakah ilmu, adab itu sebenarnya adalah merupakan salah satu daripada komponen akhlak. Akhlak ni apa tuan-tuan? Dalam bab bicara tentang perkara agama, akhlak ini adalah merupakan antara tiang-tiang utama agama di dalam Islam. Sebab apa? Sebab di dalam bicara tentang akhlak, dalam bicara tentang bab-bab adab, dalam itu ada bicara tentang yang dikatakan kesantunan. Ada bicara yang disebut hal-hal yang berkaitan dengan moral, bersangkut paut dengan apa yang disebut kesopanan, apalagi yang dikatakan kesusilaan. Sebab itu dikatakan adab ini adalah di dalamnya itu merupakan komponen akhlak. Akhlak itu adalah merupakan antara tiang utama di dalam Islam. Islam itu apa? Islam itu agama. Agama itu apa? Agama itu akhlak. Nampak tuan-tuan? Sebab itu dikatakan bahawa perkara yang berkaitan dengan adab ini adalah sangat-sangat penting untuk kita amalkan dalam kita berguru. Nanti kita kena ambil tahu siapa yang berguru tu, siapa yang kena amalkan adab ni. Nanti kita akan tengok. Tuan-tuan yang saya mulakan lagi, saya kasih dalam Islam ni tuan-tuan, semua perkara di dalam agama ini, semua perkara di dalam agama Islam ini telah diletakkan nilai-nilai adab yang tertentu. Semua perkara tuan-tuan dalam hal-hal agama, secara perasan ataupun tidak, sebenarnya ianya telah diletakkan dengan nilai-nilai adabnya yang tertentu. Kita cuba tengok tuan-tuan. Contoh, dalam bicara tentang perkara solat, tentang perkara sembahyang, dia ada nilai adab, dia ada nilai akhlak di situ. Di mana? Kita tengok. Antara imam dan makmum, dia ada adab-adab dan peraturannya. Antara imam dan makmum,
Sewajarnya menjadi seorang imam adabnya begini. Seharusnya menjadi seorang makmum adabnya begini. Kalau kita tengok dalam masjid kita sekarang ni, lokasi antara jemaah lelaki di sini, lokasi untuk jemaah perempuan di sana, di belakang sana. Bukan nak dipisahkan tuan-tuan, bukan nak dibicarakan tentang nak mengasingkan, tidak. Inilah dia bicara adab sebenarnya. Sebab itu tuan-tuan, dalam perkara agama ini telah pun diletakkan nilai-nilai adabnya. Inilah satu contohnya. Apabila kita nak melaksanakan solat berjemaah, dia ada adab. Adab di antara imam, adab di antara makmum, adab di antara jemaah lelaki dan jemaah perempuan. Terbukti. Itu salah satu yang dikatakan dalam perkara agama ni ada nilai-nilai adab. Kita cuba pandang dalam perkara lain tuan-tuan. Dalam hal berpakaian juga ada nilai-nilai adab. Bagi lelaki pakaiannya begini, bagi wanita pakaiannya begini. Maksudnya apa tuan-tuan? Ada dia punya bicara tentang perkara yang berkaitan dengan aurat. Nampak? Begitu juga dalam usaha mencari ilmu tuan-tuan, spesifik yang berkaitan dengan ilmu agama. Kalau dalam bab solat ada adab yang telah jelas diletakkan nilai adabnya, dalam soal berpakaian kita telah diletakkan nilai adabnya, apalagi dalam usaha kita mencari ilmu tuan-tuan, khusus ilmu-ilmu agama. Sudah pasti dan sudah barang tentulah ada dia punya adab. Kalau nak bicara tentang perkara mencari ilmu, mempelajari ilmu ataupun berguru mencari ilmu, di mana bicara tentang adabnya tuan-tuan? Itulah dia. Adab berguru, adab menjadi murid. Bagaimana murid menghormati guru. Tak kiralah walaupun yang mengajar tu kiai, maknanya santrinya tu bagaimana nak beradab dengan kiainya, bagaimana nak mengamalkan nilai-nilai menghormati kiainya itu. Tuan-tuan yang saya mulakan lagi saya kasih, kalau kita lihat cerita yang pernah berlaku, nasihat-nasihat yang pernah diberikan oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya tuan-tuan, tentang perkara-perkara adab. Apa yang Luqmanul Hakim pesan pada anaknya tuan-tuan tentang perkara adab? Yang pertamanya, apa kata Luqmanul Hakim kepada anaknya? Wahai anakku, perkara yang pertama tentang adab ini antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, pertamanya adab kita dengan Allah taala ini, jangan sesekali berlaku perbuatan syirik. Itu nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya. Itu antara nasihat yang besar tuan-tuan kepada anaknya. Perkara pertama dia kata, wahai anakku, adab kita dengan Allah Ta'ala jangan melakukan perkara syirik. Keduanya, apa nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya tuan-tuan? Hal yang berkaitan dengan adab ini, wahai anakku, jagalah adab saat tikanya kamu belajar ataupun kamu berpergian untuk menuntut ilmu. Maknanya apa tuan-tuan? Adab belajar ketika menuntut ilmu, menghormati guru. Kerana apabila berlaku satu proses menghormati guru, inilah antara syaratnya, barulah akan mendapat keberkatan ilmu, barulah akan dapat barakah guru. Dua perkara barakah ni, barakah ilmu dan barakah guru yang mengajar. Itu yang dimaksudkan menghormati guru. Dalam menghormati guru ni tuan-tuan, ianya adalah merupakan satu manifestasi adab. Menghormati guru ni sebenarnya, ianya adalah merupakan satu manifestasi adab. Maksud dia apa tuan-tuan?
Manifestasi ini adalah sesuatu yang perlu kita nyatakan. Adab itu kita perlu nyatakan. Menghormati guru itu kita perlu nyatakan. Menghormati guru itu kita perlu lihatkan. Kita perlu zahirkan. Itu maksud dia, tuan-tuan. Sebab itu adab ini adalah penting. Untuk siapa kita menghormati ini? Untuk siapa? Untuk guru, tuan-tuan, yang bernama guru, ataupun yang bergelar guru. Kalau dalam masyarakat kita mungkin kita panggil tok guru, mungkin kita panggil kiai, mungkin kita panggil tok alim, mungkin kita panggil ustaz, baba dan sebagainya, tuan-tuan. Jadi menghormati guru ni, tuan-tuan, adalah merupakan suatu penghormatan yang amat tinggi sebenarnya. Kepada siapa? Pertama, terhadap kemuliaan ilmu itu sendiri. Yang keduanya, kepada siapa kita menghormati, memberi penghormatan yang tinggi ni, tuan-tuan? Kepada individu ataupun orang yang mengajar akan sesuatu ilmu itu. Tadi kita memberi penghormatan yang tinggi kerana kemuliaan ilmu, itu satu. Yang keduanya, kita memberi satu penghormatan yang tinggi kepada guru ataupun orang yang mengajar akan ilmu itu. Maksudnya yang mengajar ilmu tu tak kira lah sama ada dia title dia guru, title dia kiai, title dia pendakwah, title dia ustaz, title dia baba dan sebagainya. Maknanya dua penghormatan. Menghormati ilmu yang diajar dan menghormati yang mengajar itu, yang titlenya sebagai seorang guru. Inilah antara adab yang tertinggi, tuan-tuan, dalam membicarakan soal adab, soal menghormati ketika kita belajar ataupun menuntut ilmu ataupun duduk di dalam satu halakah ilmu. Tuan-tuan yang saya muliakan, lagi saya kasih kesungguhan untuk mendapatkan ilmu, kesungguhan untuk mempelajari ilmu, kesungguhan untuk memahami tentang sesuatu ilmu yang dipelajari. Inilah adab yang tertinggi. Antaranya ialah kesungguhan, beria-ianya mempelajari ilmu, beria-ianya untuk memahami sesuatu ilmu. Dicontohkan, tuan-tuan, Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i, tuan-tuan, kalau kita baca dalam sejarah bagaimana ketika Imam Syafi'i berguru dengan Imam Malik. Imam Syafi'i, tuan-tuan, pada masa dia mempelajari ilmu, dia berguru dengan Imam Malik. Imam Syafi'i ini tidak ada alat tulis, tuan-tuan. Dia tidak ada kemudahan alat tulis. Jadi apa yang dibuat oleh Imam Syafi'i ini, tuan-tuan? Diceritakan Imam Syafi'i ini, setiap apa yang diajar, setiap apa yang diterangkan, setiap apa yang disyarahkan oleh Imam Malik ini, Imam Syafi'i menulis dengan menggunakan jarinya di tapak tangannya, seolah macam tulis kosong ni, begini, tuan-tuan. Sehingga kan gurunya Imam Malik itu memerhatikan telatah Imam Syafi'i ini. Setiap apa yang dibicarakan, yang disebut, yang disyarahkan, Imam Syafi'i tulis dengan jari ini pada tapak tangannya. Padahal tapak tangannya itu sekeping je. Belajarnya berhari-hari, belajarnya berminggu-minggu, belajarnya berbulan-bulan, belajarnya bertahun-tahun, tuan-tuan. Menulisnya di tapak tangan dengan menggunakan jari. Tetapi apabila Imam Malik bertanya dengan Imam Syafi'i, apakah pelajaran yang kau dapati pada hari ini dengan aku? Imam Syafi'i boleh sebut, tuan-tuan, satu persatu. Imam Syafi'i boleh jelaskan satu persatu, boleh bacakan. Tidak ada satu kalimah atau ayat pun yang tertinggal. Kerana inilah dia kata adab yang tertinggi, kesungguhan
Imam Syafi'i untuk mendapatkan ilmu daripada gurunya Imam Malik. Dahsyat kesungguhan yang seperti itu, tuan-tuan. Bahkan Imam Syafi'i di dalam hatinya sentiasa menjaga satu sifat, iaitu dia tidak akan mengganggu gurunya Imam Malik di saat Imam Malik sedang mengajar dia. Sehingga kan kalau Imam Syafi'i nak buka helaian kitab, Imam Syafi'i akan pelan-pelan buka helaian kitab. Imam Syafi'i tak nak dengan sebab bunyi helaian kitab itu akan mengganggu penumpuan gurunya di saat mengajar. Dahsyat. Nak buka helaian kitab pun pelan-pelan, tuan-tuan, takut terganggu penumpuan Imam Malik ketika mengajar dia. Dahsyat. Dia tak nak Imam Malik terdengar bunyi angin buka muka surat. Itu kesungguhan Imam Syafi'i nak mendapatkan ilmu. Ada contoh yang lain, tuan-tuan. Orang-orang yang hebat dalam soal bicara tentang perkara adab ketika menuntut ni, tuan-tuan. Imam Rabi' bin Sulaiman, satu contoh. Kalau kita baca ceritanya, beliau ni iaitu Imam Rabi' ini sangat menghormati gurunya. Siapa gurunya? Tak lain dan tak bukan Imam Syafi'i, tuan-tuan. Imam Rabi' ni, tuan-tuan, ketika dia belajar berguru dengan gurunya Imam Syafi'i, dia tak berani ni nak minum air ni depan gurunya ni. Tak berani nak minum air ni depan gurunya. Saking menghormati gurunya, tuan-tuan. Tak nak penumpuan gurunya iaitu Imam Syafi'i itu terganggu. Itulah dia kata, tuan-tuan, beberapa contoh orang-orang yang hebat, bagaimana mereka di saat mempelajari akan ilmu, dia sangat menjaga tentang adab dan perkara menghormati guru ini, tuan-tuan. Sebab itu dikatakan, tuan-tuan, bahawa adab ini ataupun menghormati, memuliakan guru dan ilmu ini adalah merupakan salah satu daripada manifestasi adab. Maknanya kita kena zahirkan. Penghormatan itu kita kena zahirkan. Kita kena tunjuk, tuan-tuan. Kita kena nyatakan. Sebab apa? Dua perkara. Kita muliakan ilmu yang kita pelajari dan kita memuliakan guru yang mengajar akan ilmu. Barulah orang tua kata, orang alim kata, datang dia punya keberkatan ilmu dia, tuan-tuan. Jadi, tuan-tuan yang saya muliakan, lagi saya kasihi, adab adalah merupakan satu perkara yang amat penting, tuan-tuan. Bagi siapa? Bagi seseorang yang bernamanya murid. Bagi siapa? Bagi seorang yang namanya santri, atau dikatakan pelajar-pelajar agama. Bagaimana mereka ini sangat penting untuk menjaga adab dan menghormati guru. Kerana apa? Mereka ingin memperolehi ilmu dan keberkatan. Keberkatan ilmu dan keberkatan orang yang mengajar ilmu, tuan-tuan. Sahabat saya selalu sebut, ambil berkat. Tuan Haji, ambil berkat. Betul lah tu. Itu dalam sebutan kita, sebutan harian, tuan-tuan. Kata mudahnya lah, nak ambil berkat. Kerana apa, tuan-tuan? Kerana guru yang dikatakan guru, yang dinamakan guru ini adalah merupakan sumber ataupun gedung khazanah ilmu yang menyimpan rahsia-rahsia ilmu. Dia pemegang gedung ilmu, pintu ilmu. Dia pemegang kuncinya. Ni orang alim ni, ataupun guru, tuan-tuan. Bagi siapa? Bagi murid lah yang mempelajari, bagi santri yang mempelajari, bagi pelajar-pelajar agama yang mempelajari. Sebab tu dikatakan adab ini penting, kerana guru itu merupakan sumber ataupun gedung atau merupakan khazanah-khazanah ilmu. Jadi ini memberi satu gambaran, maknanya kalau lagi lama ia menjadi seorang murid, kalau lagi lama ia menjadi seorang santri, kalau lagi lama ianya berguru dengan guru itu, banyaklah keberkatan yang dia dapat, banyaklah ilmu yang dia dapat. Alhamdulillah, tuan-tuan. Semua hidup saya menghadap almarhum Datuk K. Samsudin, diam tak diam 10 tahun sampai dia meninggal, tuan-tuan.
10 tahun terlalu panjang ceritanya. Macam-macam kalau nak diceritakan. Jadi kerana apa dikatakan bahawa lagi lama seorang murid itu mempelajari sesuatu ilmu dengan gurunya, ianya akan melahirkan murid yang mempunyai satu sifat untuk berkhidmat kepada guru. Ya, dah terlalu lama. Kalau saya kat pondok Pak Yai dulu, pagi-pagi dah pergi belakang rumah dia petik koko, kopek koko, jemur koko. Ada masa lagi, Pak minta kunci kereta, basuh kereta, khidmat dengan guru. Basuh bilik airnya, sapu lamannya, sapu dapurnya. Ya, kita santri, kita nak belajar ilmu pada dia, kadang-kadang separuh masuk saja, bukan kita faham sangat. Dapat berkhidmat dengan orang alim pun jadilah, ambil barakah. Itu saya rasa, tuan-tuan. Alhamdulillah. Jadi berkhidmat dengan guru ni, kalau anak-anak pondok, anak-anak santri atau anak-anak murid berkhidmat dengan gurunya secara sukarela, itu maknanya apa, tuan-tuan? Maknanya ia memberi satu lambang kemuliaan bagi seorang murid kalau dia dapat berkhidmat dengan gurunya, kalau dia dapat membantu gurunya. Macam anak-anak madrasah berkhidmat dengan guru. Kalau di pondok-pondok, tuan-tuan, murid berkhidmat dengan guru macam-macam. Jadi selama mana ia mempelajari suatu ilmu, ia bersama dengan guru-gurunya itu, bagi seorang murid sudah pastilah banyak perkara yang dia akan dapat. Ilmu dia dapat, nasihat dia dapat, pandangan-pandangan daripada gurunya dia dapat, idea-idea daripada gurunya dia akan dapat. Bagaimana nasihat, pandangan, idea-idea daripada gurunya, daripada tokoh alimnya, dia akan gunakan, dia akan aplikasikan dalam kehidupannya untuk dia menguruskan kehidupannya. Bagaimana aku nak jadi apa akan datang. Panduannya itulah dia. Nasihat gurunya, pandangan gurunya, teguran gurunya yang dia dapat, dia susun kehidupan dia. Susun kehidupan dia nak jadi apa berdasarkan nasihat-nasihat guru ataupun tokoh alim dia. Itu dia, tuan-tuan. Ibaratkan pesakit yang sentiasa mendengar nasihat doktor, tuan-tuan. Itu dia, anak-anak murid yang mempelajari ilmu. Dan setengah tokoh alim mengatakan bahawa penuntut ilmu ni, orang-orang yang belajar ilmu, orang yang menuntut ilmu, yang berguru tentang ilmu ni, tuan-tuan, mereka ini digelar khadam-khadam ilmu. Apa sebab digelar khadam-khadam ilmu? Tuan-tuan, belajar suatu ilmu itu bukan percuma, tuan-tuan. Bukan boleh modal telinga nguping aja gitu, bukan. Anak kena faham tu. Bukan main duduk bersila panggung ke apa, bukan begitu, tuan-tuan. Sebab itu orang alim kata penuntut-penuntut ilmu, orang-orang yang belajar ilmu ni dikatakan diberi gelaran khadam-khadam ilmu. Kerana ada beberapa syarat, tuan-tuan, nak belajar ilmu ni. Pertamanya, kena ada modal. Syarat yang pertama nak belajar ilmu mesti ada modal. Kata bahasanya mesti ada duit. Tak ada duit, macam mana nak beli kitab? Macam mana nak beli buku? Macam mana nak beli keperluan-keperluan belajar? Macam mana nak beli kertas buat catatan? Betul, tuan-tuan? Syarat yang pertama nak belajar ilmu, nak menguasai ilmu, mempelajari ilmu, mesti ada modal. Tak ada modal tak boleh jadi. Apa yang nak ditulis kalau pen pun tak ada? Apa yang nak dicatat? Kertas pun tak ada. Sebab tu saya katakan mempelajari ilmu ni, dalam kita bicara tentang ilmu, dalam kita bicara tentang adab, antaranya kena ada modal. Modal ni pun, ini pun adab juga. Penat guru cakap seorang-seorang, one man show kan, syok sendiri gurunya. Perlu ada modal, tuan-tuan. Kalau tak ada modal, seorang murid itu, seorang yang belajar agama tu, dia kurang berjaya. Mesti kena ada modal. Senang cakap duit. Duit untuk bukan kasih guru, tidak. Untuk membeli peralatan belajar. Kalau tuan-tuan kita beri laluan kepada azan isyak, insya-Allah.
Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Asyhadu an la ilaha Asyhadu anna Muhammadan la haula wala quwwata Allah Akbar, Allah. La ilaha illallah. Bapak. InsyaAllah tuan-tuan kita sambung sedikit lagi. Ulama-ulama mengatakan tuan-tuan, penuntut-penuntut ilmu, orang-orang yang belajar ilmu ini digelar sebagai khadam-khadam ilmu. Tuan-tuan yang saya muliakan lagi, saya kasih untuk menguasai, belajar tentang ilmu, nak pandai tentang suatu ilmu ni bukan percuma tuan-tuan. Pertama mesti kena ada modal. Kata bahasanya sekarang ni fulus, duit. Duit ni penting untuk belajar ilmu, untuk menguasai ilmu. Kalau tak ada duit, macam mana kita nak beli peralatan, kelengkapan untuk kita belajar? Sebab tu modal menjadi syarat utama. Yang keduanya tuan-tuan, mesti ada sifat bersungguh-sungguh. Macam mana Imam Syafi'i itu tadi? Mesti ada sifat bersungguh-sungguh dalam mempelajari ilmu. Barulah boleh menguasai ilmu, barulah boleh pandai, barulah boleh faham tentang ilmu. Kalau setakat ada modal tuan-tuan, tapi tak ada kesungguhan,
Boleh jadi ke? Kalau ada syarat yang pertama, ada modal, cukup modal, tetapi tak ada syarat yang kedua, kesungguhan tu tak ada, boleh ke menguasai ilmu tuan-tuan? Tak boleh. Syarat yang pertama, modal mesti kena ada. Syarat yang kedua, bersungguh-sungguh tu mesti kena ada. Dan ulama mengatakan ada lagi, mana kena cerdik pandai, kena bijak. Kalau tak bijak, tak cerdik, tak pandai tuan-tuan, tak boleh menguasai ilmu. Ada modal, boleh sungguh-sungguh, tapi otak tak cerdik, otak tak pandai, otak tak pick up, otak tak bijak, pun tak boleh jadi juga. Mana mesti kena ada modal, mesti bersungguh-sungguh, mesti otak kena cerdik juga. 3 syarat tu. Kemudian orang alim tambah lagi tuan-tuan, belajar ilmu ni kena banyak bersabar. Kalau tak bersabar tak boleh tuan-tuan. Ada modal, boleh bersungguh-sungguh, otak cerdik, tapi tak mencapai tahap kesabaran dalam belajar ilmu ni, seminggu dah berhenti, 2 minggu dah berhenti, tak boleh tahan. Tak boleh juga. Mana mesti cukup syarat tu. Mesti ada modal, mesti bersungguh-sungguh, mesti mempunyai otak yang cerdik, otak yang bijak, dan juga mesti ada sifat sabar dalam berguru, sabar dalam mempelajari ilmu. Barulah boleh jadi. Kemudian ulama meletakkan lagi syarat, bagaimana seseorang itu nak berjaya, nak menguasai suatu ilmu, mestilah watauluz zaman, mestilah mempunyai masa yang panjang. Belajar ni masa yang panjang, tidak boleh dalam suatu waktu yang singkat. Kalau nak pandai, nak bijak, nak menguasai tentang suatu ilmu, ada modal, boleh bersungguh-sungguh, mempunyai otak yang cerdik, boleh sabar, tetapi tak boleh tahan dengan masa yang panjang, tak boleh jadi juga tuan-tuan. Kemudian yang terakhirnya, nak belajar ilmu mestilah ada wa irsyadu ustazin, mesti ada ustaz yang mengajar, mesti ada guru yang mengajar. Dalam bab agama ni kalau berguru sendiri, memang lain lah, memang kelaut lah dia punya kefahaman dia. Perkara yang menjadi harus nanti jadi makruh, yang makruh dia kata haram, yang haram dia kata begini pula. Berguru sendiri. Tuan-tuan yang saya mulakan, lagi saya ke sini sedikit lagi tuan-tuan. Jadi apabila kita bicara tentang perkara adab dalam berguru, dalam mempelajari ilmu ini, siapa yang kena beradab? Siapa yang kena beradab tuan-tuan? Adakah anak murid saja, ataupun kanak-kanak saja, ataupun santri saja yang kena beradab saat berguru mempelajari ilmu? Adakah golongan ini saja? Tidak tuan-tuan. Orang-orang dewasa juga. Sebab orang dewasa ni disebut murid dewasa. Nama kelasnya pun kelas dewasa. Juga termasuk di dalam golongan yang perlu beradab dengan guru tuan-tuan. Perlu juga menghormati gurunya itu. Murid tua, murid dewasa ni tuan-tuan. Maknanya bukan tertakluk pada kanak-kanak saja, santri-santri ataupun murid-murid yang perlu menjaga adab dan menghormati guru. Murid yang dewasa juga kena, tak terlepas, termasuk golongan yang kena juga beradab dengan guru. Ya tuan-tuan, nak kena ingat. Jangan kita buat satu buat tak kisah. Sebenarnya yang nak kena beradab menghormati guru ni budak-budak saja, kanak-kanak saja. Oh bukan. Murid tua, murid dewasa juga perlu menjaga adab, perlu juga berperaturan, perlu juga menjaga adab dan menghormati guru. Jadi soal adab ini bukan saja kanak-kanak, bukan saja murid dewasa atau orang dewasa. Ulama tambah lagi tuan-tuan, siapa yang kena beradab? Antaranya ialah murid yang mempunyai pekerjaan-pekerjaan yang lebih tinggi, pekerjaan-pekerjaan yang lebih baik daripada gurunya, juga kena beradab dengan gurunya kalau dia belajar. Walaupun dia mempunyai pekerjaan yang baik, walaupun dia mempunyai pekerjaan yang bergaji besar,
Walaupun dia mempunyai pekerjaan yang level tinggi punya, lebih daripada gurunya, dalam soal berguru tetap dia tertakluk, dia kena beradab dan menghormati gurunya. Tak kena ingat tu. Jangan dia ego pula, saya level tinggi punya, buat apa saya nak menghormati orang yang setakat belajar pondok? Saya lulusan sana, lulusan sini. Sedangkan guru pondoknya yang tak ke mana-mana, tak pergi seberang laut itu, kalau nak bicara, nak kupas, nak syarah tentang Aqil, matan Ibnu Aqil, matan Jurumiyah dan sebagainya, tak terlayan dia. Dan antaranya adalah murid-murid yang diistilahkan sebagai murid yang kaya, murid yang mempunyai kehidupan yang lebih mewah, yang lebih baik daripada gurunya. Murid ini pun kena beradab, kena juga berperaturan, kena juga menghormati gurunya, tuan-tuan. Tidak boleh tidak. Ini kita bicara tentang soal adab. Jangan dia memandang, aku orang kaya, aku orang mewah, lebih banyak harta daripada guru ini. Guru ni cuma lepasan pondok saja, pondok kayu pula ya. Tak perlu saya menghormati. Tak boleh ada sikap begini, tuan-tuan. Dalam soal adab kita membicarakan tentang kemuliaan ilmu dan kemuliaan orang yang menyampaikan ilmu. InsyaAllah, tuan-tuan, kita tawakufkan perkongsian ilmu kita setakat ini, dan insyaAllah saya tinggalkan tuan-tuan dengan kerinduan dan doa. Mudah-mudahan kita akan berjumpa semula dalam perkongsian ilmu pada masa akan datang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, sesungguhnya kami bermohon kepadamu ilmu-ilmu yang bermanfaat, rezeki-rezeki yang baik dan halal, juga amalan-amalan yang kau terima. Ya Allah, segala puji hanya untukmu. Engkau adalah cahaya yang di langit, juga cahaya yang ada di bumi. Ya Allah, sesungguhnya kami telah menganiayai diri kami dengan berbagai-bagai kezaliman yang banyak, sedangkan tidak ada suatu kuasa pun yang mampu untuk mengampuni kami. Hanya Engkau jua, Ya Allah. Ya Allah, ampunilah kami dengan keampunanmu dan kasihanilah kami. Sesungguhnya Engkau adalah Tuhan yang maha pengampun lagi maha pemberi rahmat. Ya Allah, hanya rahmat dan kasih sayangmu jualah yang kami sangat harapkan. Maka dengan itu janganlah kau biarkan diri kami ini walau sekelip dan sekejap mata sahaja pun. Permudahkanlah ya Allah, berilah kami kekuatan dan kesihatan, agar kami dapat sentiasa memperbaiki setiap amalan kami, sama ada amalan kami yang fardu maupun yang sunat. Ya Allah, Ya Rahmanu, Ya Rahim. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa anak isteri kami, dosa zuriat keturunan kami, dosa adik-beradik kami, juga dosa kedua orang tua kami. Kasihanilah kedua orang tua kami, Ya Allah, sebagaimana mereka mengasihani kami sejak kami daripada kecil. Allahumma ya qadiyal hajat wa ya rafi'ad darajat, walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.